Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita bersama dengan produk Alza. Ni varian teratas sekali AV. Jadi produk Alza kali ini memang satu produk yang agak berbeza daripada produk yang digantikannya. Pasal Alza sebelum ni dia nampak macam wagon sikit lah. Pemandu-pemandu di Malaysia ni kita memang sukakan kereta yang besar, kerana kita nak berjalan tu kita suka bawa keluarga. Cuma masalahnya kadang-kadang kita tak guna kereta tu banyak masanya. So produk Alza tu dia macam cantu imbangan yang cantik lah. Pasal kita mungkin setahun 2-3 kali je nak bawa ramai orang, tapi kita nak ada kebolehan tu, dan juga kita nak kebolehan membawa barang macam-macam bila kita nak balik kampung dan sebagainya. Jadi produk ambil ciri utama Alza tu, iaitu boleh menawarkan 7 tempat duduk, dan reka bentuk dia yang rendah dan agak sporty, dan telah menghasilkan satu produk yang kita kata masih lagi nampak low slung, masih lagi nampak dynamic, dan masih lagi nampak agak muda juga. Dan dalam itu dia telah memuatkan satu senarai ciri ataupun spec sheet yang sangat-sangat panjang. Kalau korang tengah cari kereta keluarga lah kan, inilah kereta keluarga yang paling berbaloi dibeli pada harga RM100,000 ke bawah. In fact, kalau kau nak cari kereta sampai harga mungkin RM120,000 pun susah nak dapat sesuatu yang lebih berbaloi daripada yang ni. Jadi spec list yang agak panjang dan impresif tu sebenarnya adalah satu petanda bahawa walaupun tak ada kita tengok kereta elektrik ke apa ke, industri elektronik dan industri mechanical sedang bergabung dalam kereta, dalam industri kereta ni. Jadi memang pun dah menjadi satu yang disruptif. Dan Alza ni adalah satu produk yang agak disruptif juga sebenarnya, kerana ia menawarkan pelbagai sistem elektronik yang sebelum ni kita tak termimpi akan ada dalam kereta yang berharga seperti ini. Sebelum tu kita tengok reka bentuk dulu. Kita mulakan dengan bahagian depan. Jadi reka bentuk depan ni memang satu reka bentuk gaya produk yang saya rasa baru lah, dengan dia punya grill yang besar, dan juga lampu LED tu tak barulah, dan lampu yang lebih tirus, dan satu gaya yang lebih kemas dan lebih moden dan lebih bersegi-segi. Kalau kita tengok kereta ni bahagian depan tu menggunakan lampu LED. Jadi lampu LED ni memang agak trending sekarang, kerana yalah semua orang nak gaya yang lebih moden ni. Jadi lampu LED ni dia sekarang nampak macam ni kerana dia orang dah ubah cara reka bentuk lampu lah. Kalau dulu kita pakai mentol lah, dan ada pantolan daripada pembalik kat belakang. Sekarang dia orang punya pantolan tu berbeza kerana lampu LED tu dah sekeping, dia duduk kat bahagian atas ni. Kalau kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, ada berapa ketak, banyak tu lah lampu LED yang ada, dan dipantulkan ke bawah. Nampak ni, yang nampak macam lekuk ni, mencahaya pergi ke depan. Ni LED ni walaupun kita kata produk premium, tapi dia sebenarnya premium atas beberapa sebab yang penting. Dia mengurangkan penggunaan elektrik. Pasal lampu LED lebih cekap tenaga dan juga dia punya reka bentuk tu lebih slim, jadi lebih mudah untuk reka bentuk kereta. Dan kat bawah tu kita tengok ada satu fog lamp. Fog lamp pun dah semakin kecil sebab menggunakan LED, dan bawah sekali ialah daytime running light. Ini satu lagi convergence yang kita nampak berlaku, iaitu ada dua kamera ni. Jadi dua kamera ni dia memandang ke bahagian depan, dan memandang ke bahagian depan untuk mematikan pelbagai perkara lah. Antara benda yang dia perhatikan ialah trafik di bahagian depan. Kalau kita berhenti dekat lampu isyarat di sempang, dan kita terlupa nak bergerak dan kereta depan bergerak, dia akan menandakan amaran untuk mengingatkan kita untuk letaklah phone tu tengok depan, kata dia kan. Dan of course benda tu juga digunakan untuk menawarkan sistem kawalan layar adaptif ataupun adaptive cruise control. Dan sistem adaptive cruise control ni satu lagi convergence yang sangat-sangat penting, di mana otomasi akan mula mendominasi sistem pemanduan kereta. Dan lebihlah banyak lagi sistem otomasi ni digunakan di dalam kereta, ia akan mempertingkatkan lagi keselamatan. Okey, convergence yang seterusnya yang berlaku lagi sistem bantuan pemanduan. Itu ialah tanda untuk blind spot monitoring. Jadi sistem blind spot monitor ni mungkin diperkenalkan pada industri otomotif dalam hampir 20 tahun yang lepas, di mana ini satu sistem yang kalau kita fikirkan tidaklah terlalu sukar untuk dihasilkan. Cuma pada mula-mula tu agak mahal sikit lah. Dan ianya simple aja sebenarnya. Dia boleh menggunakan ultrasonic sensor kat bahagian belakang. Jadi kereta banyak sebenarnya ada ultrasonic sensor pun kat bahagian belakang untuk reverse parking dan sebagainya. Dan dia gunakan sistem tu sekarang untuk mengesan ada objek
di bahagian kiri atau kanan belakang kereta di titik buta. Jadi bila ada kenderaan di titik buta tersebut, ada trafik, dia akan menyala di kiri dan kanan untuk mengelakkan kita daripada berlanggar. Dan jadi kamera ni ataupun sebenarnya chip CCD tu ataupun chip CMOS tu sekarang dah menjadi sangat-sangat murah, sehingga ianya boleh dipasang merata-rata lah. Dalam telefon pun ada sampai 3-4 kamera, dan setengah kereta ada sampai 8-10 kamera. Dan kat sini ada kamera depan dan kamera belakang, dan ini membolehkan ia menunjuk kedudukan kereta dengan dan sekitarnya. So ini membantu kita apabila kita nak parking dan sebagainya. So kita tengok kat bawah ni pun ada. So ada 4 kamera dekat keliling kereta ni. Dia boleh paparkan satu pandangan daripada atas untuk kita mengelak daripada melanggar apa-apa pun di sekeliling kita semasa kita parking ataupun semasa kita lalu di laluan yang sempit. Satu lagi convergence yang penting kita nampak di sini ialah meter elektronik ni lah. Jadi meter elektronik ni ialah simptom kos barang-barang mechanical tidak boleh bersaing dengan kos peralatan elektronik. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini, apa yang berlaku ialah sebenarnya meter mechanical tu dia ada macam-macam, spring lah, gear dan pelbagai-bagai benda. Tapi yang ini hanyalah satu skrin sahaja. Dan skrin ni sebenarnya memang dia lebih murah daripada benda mechanical, dan hanya terpulang kepada syarikat kereta apa yang dia nak tawarkan dari segi perbezaan daripada model yang entry level ataupun model yang premium. Dan pendapat saya lah ni, saya tak pasti secara 100%, tapi pendapat saya setengah-setengah syarikat kereta terpaksa memberi meter mechanical yang lebih mahal untuk produk basic just because itu adalah persepsi pembeli. Sebenarnya of course meter cluster ni dia berbagai-bagai kualiti lah. Ada yang high definition dan ada yang low definition, dan screen tu dia mahal bergantung pada bilangan pixel sebenarnya. Kerana bilangan setiap pixel tu ada kemungkinan gagal, dan bila dia dipasang kali pertama ataupun dihasilkan kali pertama, kalau ada satu pixel gagal pun benda tu dah tak boleh pakai, kena buang kan. Jadi lagi besar dan lagi banyak pixel, itulah menyebabkan dia lagi mahal. Tapi cost tu semakin turun kerana sistem proses penghasilan LCD, LED, AMOLED ni semua ni dah semakin cekap, dan kerosakan ataupun dead pixel tu semakin berkurangan. Jadi ini memaparkan sekarang pelbagai-bagai jenis maklumat yang dia boleh kita tunjukkan di sini. Dan sudah tentu ini ialah benda yang lebih berguna berbanding dengan meter yang hanya boleh menunjukkan kelajuan dan RPM saja. Ini macam-macam maklumat boleh dipaparkan. Dan di sinilah kita nampak butang kawalan untuk sistem adaptive cruise control. Saya akan katakan ini salah satu ciri keselamatan yang sangat-sangat penting. Dan bila kita turun kat tepi ni pun kita tengok lebih banyak lagi ciri-ciri elektronik yang dilekatkan. Jadi di sini kita nampak dia ada auto emergency braking. Kita boleh padam, janganlah padam. Ni of course dia punya traction control dan electronic stability control. Ni adalah auto engine off, dan ini adalah auto high beam. So macam-macam ciri auto high beam ni antara benda yang saya sangat-sangat suka. Sebab bila memandu waktu malam, kita kadang-kadang ada tendensi untuk tak guna high beam pasal takut silaukan orang. Tapi sekarang dah dibantu oleh kereta, akan memastikan sentiasa kita dapat melihat dengan yang lebih baik. Okey, seperti yang dijanjikan, 3 benda yang saya rasa Perodor boleh perbaiki untuk kereta ni. Tapi saya fahamlah kenapa benda tu macam tu lah mungkin. Jadi pertama sekali, saya tak berkenan center console ni. Bukan saya tak berkenan ini, tapi saya tak berkenan aturan dia dan penggunaan piano black yang banyak. Dan satu lagi saya tak berkenan dekat tengah ni lah. Kat sini dia nampak macam tak bersebab. Dia macam plastik besar je, skeping. Kalau boleh ditebuk letak jadi ruang simpanan barang adalah lebih bagus. Letak wireless charger kat dalam tu adalah lebih bagus. Tapi of course it's all cost. But setidak-tidaknya buka dan jadikan tempat simpanan barang. Dan engine start button ni kalau boleh ubahkan ke letak kat situ ke, kan adalah lebih cantik lah. Tapi of course tu mungkin semua elemen cost. Tapi saya rasa kalau nak buang ni lubang ni, nak jadikan lubang, mungkin boleh kot, tak tahulah. Dan yang ni juga mungkin boleh letak dekat atas ni ke, dan jadikan ini lebih kemas kat sini. Dan of course saya faham kedudukan gear ni agak rapat ke depan. So mungkin dia kata ruang tu tak begitu berguna, tapi saya rasa agak berguna juga masa letak barang-barang kat depan tu. Dan of course yang ni kalau boleh tukar menjadikan tombol. Ayo, kalau dia jadi tombol lebih ganas lah Alza ni. Tapi saya rasa itu semua faktor-faktor kos lah. Dan yang kedua yang saya tak berkenan ialah inilah
Tapi ini juga saya faham sangat-sangat kenapa Pro 2 buat benda ni lah. Satu ialah ini faktor kos penggantian. Dia kalau berlaku apa-apa, kemalangan, airbag keluar, jadi nak ganti kan senang. Dia modul yang kecil, saya tak perlu ganti keseluruhan dashboard. Kalau dia macam terkopak setengah-setengah kereta dia buat nampak smooth, cantik, tapi bila accident dashboard tu terkopak dan kena ganti seluruh dashboard, dan kos tu adalah jauh lebih tinggi. Dan yang ketiga ialah ni, kenapa di sini dia letakkan dua tempat untuk dua bekas air yang kecil, botol yang kecil. Saya suka botol air besar kat sini sebab bila kita jalan jauh terutamanya, kita memang, saya lah suka ada air sebab tidak ada cepat dehydrated dan dahaga. Kalau boleh ada satu tempat letak botol air besar. Saya rasa lebih baik daripada ada dua tempat botol air kecil. Tapi tak tahulah, mungkin ada masalah isu ruang ke apa, tapi saya rasa boleh kot, pasal banyak kita boleh buat benda tu. Mungkin dia kena nyengit sikit ke, aku tak tahulah macam mana. Tapi yalah, macam tu lah, kalau boleh lah kan. Itu permintaan saya lah. Seperti yang korang semua tahu, saya memang suka sangat menggunakan sistem adaptive cruise control. Dan samalah dalam kereta ni, kita telah uji dia dalam macam-macam keadaan. Masa pergi ke Kelantan Media Drive tu, kita uji atas jalan biasa, juga atas lebuh raya dan macam-macam lah. Jadi dia punya sistem adaptive cruise control ni mempunyai had kelajuan 125 km sejam, which saya rasa is a sensible speed limit lah untuk kereta-kereta keluarga ni. Kalau nak laju lagi kena pay attention lah, kena bawa sendiri. Betul, 125 tu adalah satu kelajuan yang saya kira masuk akal lah untuk kereta ni, dengan dia punya keupayaan membrake dan sebagainya untuk dikekal selamat dari kelajuan tersebut. Cuma kali ni saya rasa Pro 2 mungkin kena berusaha untuk memperkemaskan dia punya algoritma yang digunakan untuk sistem pacuan ni lah. Itu programming dia sebenarnya, maksud saya. Antara benda yang saya rasa boleh diperbaiki ialah cara dia membrake lah. Dalam trafik, bila kereta depan bergerak tu, dia membrake kan, dia bunyi brake tu dia macam brrr. Jadi bila penumpang dalam kereta dan saya pun, saya dah tahu, saya macam okey, kasar lah dia bunyi macam, tak apalah, memang bunyi dia macam tu. Tapi untuk penumpang dia macam mungkin terkejut sikit lah, apa bunyi macam ni kan. Dan yang keduanya, bila dia bergerak pun, bila masa nak membrake tu, kadang-kadang dia lambat sikit dan dia brake agak kasar. So itulah improvement atau penambahbaikan yang boleh dilakukan. Juga satu lagi, masa kereta depan dah bergerak dan kita tekan butang resume untuk kita bergerak ikut kereta depan kat traffic light, dia punya pecutan tu kadang-kadang agak perlahan. Itu membenarkan kereta depan tu meninggalkan kita lah. Dan sebagai pemandu, saya tak berapa kisah sangat, tapi orang belakang mungkin akan rasa marah lah, kenapa kita tak pecut dengan lebih kuat lagi lah. Dari segi ergonomik, kereta ni saya tak ada isu apa sangat. Kalau kita dah laraskan tempat duduk dengan betul, tangan kita di atas ni, kita boleh sentuh semua benda lah sampai ke ujung-ujung ni tanpa mengangkat bahu kita daripada kerusi. Dan itu menunjukkan ergonomik dia betul setidak-tidaknya dari segi reach lah, ataupun dari segi capaian. Dari segi aturan pun saya rasa tak ada isu apa sangat, sebab dekat bahagian tengah ni semua sistem kawalan hiburan ada dekat sini dan menggunakan skrin sesentuh. Ada juga orang yang rasa macam tak berkenan lah, banyak sangat skrin sesentuh. Tapi pada saya, untuk sistem hiburan, it's okay lah, sebab you tak sepatutnya memberikan perhatian kepada sistem hiburan bila dah memandu pun. You set up awal-awal dan biar dia berjalan je lah. Dekat bawah ni pula, sistem pendingin hawa ni menggunakan butang yang agak mudah untuk kita fahami. Kiri untuk suhu, kanan untuk kelajuan kipas, dan dia ada dua memory setting. Memory setting ni macam model-model Pro 2 sebelum ni, maksudnya kita dah set suhu dan kipas dan kita tekan memory setting, nanti dia akan ulang balik lah. Sebagai contohnya, untuk kereta ni memory 1 ialah tu dia, hampir maksimum full, fan kurang satu je. Memory 2 tu fan tu kurang sikit, sebab ni memory number 2, fan dia kurang. So saya set lah macam tu, pasal untuk bila masuk kereta panas tekan M1, bila kereta dah sejuk kita tekan M2. So saya memang suka sejuk, tapi kita tak nak fan kuat sangat. So itu saya punya setting lah. You boleh ubah ikut suka macam mana you nak. Engine start stop kat bawah ni biasa okey, ni pun gear ni pun okey. Dan dari segi aturan dashboard pun, maklumat-maklumat yang dipaparkan adalah jelas dan mudah difahami. Dan sebab kita dah biasa dengan Pro 2 punya aturan, juga make sense. Sebelah sini untuk entertainment dan sebelah sini untuk cruise
control. Dan kat bawah ni adalah sedikit lagi untuk entertainment. Ni juga untuk kawalan apa orang panggil, volume control. Ni ialah butang untuk tengok ni. So boleh nampak kiri dan kanan, boleh memandu. Tapi apapun, saya rasa Alza ni antara produk yang paling matang sekali lah. Sebab bila kita naik ni memang berasa dia punya tahap dia dah lebih jauh tinggi daripada sebelum punya produk lah. Dia bukan lagi sampai tahap dewa, tapi untuk dalam jenis segmen ni dewa. Sebab ciri-ciri yang dia berikan, kemewahan, keselesaan yang ada dalam kereta ni susah sangat nak dapat pada harga, saya rasa 120,000 ke atas baru nak boleh jumpa balik benda-benda yang macam ni lah. Oleh itu memang tak ada buat apa. That's why kereta ni dia punya sale dia rotok. Akhir sekali lah aku nak kira bagi skor lah untuk produk Alza ni. Reka bentuk luar aku bagi dia 7.0. Okey. Reka bentuk kabin aku bagi 8.0 sebab memang macam-macam ciri ada. Dari segi practicality pun aku bagi 8.0 sebab kabin tu memang macam-macam benda boleh buat. Boleh sampai 3 barisan digunakan. Nilai untuk wang anda aku rasa tak ada siapa nak cabar lah kalau aku kata 8.0. Dari segi pemanduan okey, 7.0. Keselamatan lagi sekali aku bagi dia 8.0 sebab banyak ciri keselamatan. Walaupun model basic pun tetap ada benda macam auto emergency braking dan sebagainya. Dan secara keseluruhan kereta ni dapat 7.7. Kalau korang tengah mencari sebuah kenderaan keluarga, mau tak mau mesti pergi tengok kereta ni dan bertabahlah dengan tempoh menunggu tu. Kalau sanggup bayar lebih, bolehlah pergi jenguk bilik pameran Toyota untuk dapatkan model sepupu Alza iaitu Veloz. Okey, sampai situ je video kita kali ni. Kalau suka, tolong aku sikit lah tekan butang like, kongsi dengan kawan-kawan, komen banyak-banyak ke bawah dan tolong tekan butang subscribe. Masih ramai yang belum subscribe lagi. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.